Okay, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua para pelajar yang dikasihi sekalian. Okay, pada hari ini, pada video kali ini kita akan meneruskan topik pembelajaran kita tentang peers berkaitan dengan bidang peers iaitu pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial dan bertajuk pengurusan mental dan emosi. Okay, hari ini kita akan belajar tentang macam mana sedikit kamu untuk cara bila seseorang untuk menghadapi cabaran mental dan emosi sekiranya berlaku ketidakstabilan terhadap mental dan emosi. Okey, baiklah, kita pergi kepada slide yang pertama. Okey, slide pertama mukadimah iaitu pengenalan. Okey, boleh baca dekat slide ni. Menurut Suzliana Mamat 2016, satu kajian oleh Suzliana Mamat menyatakan bahawa emosi yang tidak stabil boleh mengakibatkan kemudaratan kepada fungsi tubuh badan dan mental seseorang. Okey, ini bermaksud kalau seseorang tu ada tekanan perasaan, ada masalah mental, okey, perkara-perkara yang berkaitan dengan minda mereka lah, minda mereka asyik berfikir positif, negatif ataupun perkara-perkara yang tidak baik berlaku pada mental mereka, emosi mereka, ia boleh mengakibatkan masalah yang lebih negatif iaitu implikasi yang lebih buruk kepada fungsi tubuh badan dia orang. Okey, fungsi tubuh badan kepada anggota badan lah yang lain. Okey, ketidakstabilan emosi individu menyebabkan kegelisahan, kemurungan, sedih, tidak menaruh sebarang harapan yang tinggi dalam hidup, tidak mampu bergembira seperti orang lain, sering berasa lesu dan pesimistik terhadap kebolehan diri. Okey, kehidupan seharian akan turut terjejas serta menimbulkan masalah kepada keluarga, rakan serta masyarakat. Okey, masalah emosi, masalah mental ni bukan sahaja dia boleh bagi kesan kepada mental kamu, tapi boleh jadi kepada tubuh badan kamu juga. Okey, selain daripada itu bukan sahaja memberi kesan kepada diri individu, kepada orang yang alami masalah mental tu, tapi dia boleh bagi kesan kepada kawan-kawan dia sendiri, keluarga dia dan masyarakat yang terdekat dengan dia. Okey, prestasi pelajaran juga akan merosot dan boleh menyumbang kepada masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Okey, inilah macam kita tengok orang-orang yang ada masalah mental ni tak semestinya dia gila, bukan bermaksud dia gila lepas tu dia boleh kacau orang sana sini. Okey, masalah mental ni mungkin dia jadi terlalu agresif, jadi pendiam, jadi orang sesuatu yang asyik fikirkan sesuatu yang negatif, lepas tu mula nak buat perkara-perkara yang negatif dan sekaligus memberikan masalah kepada masyarakat sosial. Okey, itu adalah sedikit tentang emosi. Okey, seterusnya kita tengok yang terdapat dalam buku teks kamu. Kamu boleh rujuk juga buku teks muka surat 144. Okey, ini adalah antara tiga situasi yang dikira pasti menjadi faktor ataupun punca kenapa individu, terutama golongan pelajar seperti kamu semua ni, golongan pelajar, okey, mengalami ketidakstabilan emosi. Tidak stabil ni, emosi yang tidak stabil ni maksud dia ada sesuatu yang tak kenalah dengan dia punya pemikiran, dia punya mental, okey, dan dia punya minda terlalu negatif. Macam itulah. Okey, kita tengok yang pertama sekali adalah kegagalan dalam peperiksaan. Okey, kegagalan dalam peperiksaan ni adalah faktor yang sangat-sangat kerap berlaku dekat pelajar. Kenapa benda ni terjadi? Sebab apa? Sebab mungkin berlaku disebabkan contohnya kamu seorang yang terlalu mengharapkan skor tinggi. Cikgu tak kata tak salah kalau kamu mengharapkan skor yang tinggi, tetapi bila kamu gagal mendapatkan skor yang kamu target tu, kamu gagal untuk menguruskan emosi kamu dengan mental kamu dengan baik. Mungkin takut dimarahi. Okey, kegagalan dalam peperiksaan ni bisa dikaitkan dengan takut kena marah dengan ibu bapa, takut kena ejek dengan kawan-kawan, takut kena banding-bandingkan oleh adik dengan abang, oleh ibu bapa kan. Cakap cuba kamu jadi macam abang kamu tu apa semua. Macam itulah. Okey, itu adalah contoh sebab kegagalan dalam peperiksaan boleh menyebabkan ketidakstabilan emosi pelajar. Okey, seterusnya kita tengok perpecahan dalam keluarga. Okey, ini perkara ni berkait rapat dengan perpisahan ataupun penceraian. Mungkin penceraian ibu dengan bapa dah tak tinggal sebumbung. Ya, mungkin sekiranya masih lagi
di peringkat sekolah rendah, melihat perkara-perkara sebegini sangat stres, sangat tertekan, sangat mendatangkan kesan-kesan negatif yang terlalu buruk kepada pelajar sendirilah. Okey, bukan itu saja, bukan saja daripada mungkin dia tengok mak bapak dia bergaduh, mak bapak dia pukul ibu dia, mak bapak paling tu pukul memukul antara satu sama lain, sepak menyepak antara satu sama lain. Okey, ada yang bapak pukul mak, ada yang mak pukul bapak, macam tu lah. Okey, jadi benda-benda yang macam ni buatkan anak-anak tu rasa terkejut. Pelajar-pelajar ni boleh rasa terkejut melihat adegan-adegan sebegitu berlaku dalam keluarga mereka yang sepatutnya penuh dengan nilai kasih dan sayang dalam sebuah keluarga. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga adalah masalah persahabatan. Okey, ini juga mampu memberikan kesan negatif kepada emosi pelajar. Contoh dia, masalah persahabatan ni mungkin ada yang berlaku dalam kalangan kamu. Mungkin kamu ni jenis main cakap lepas, orang tak suka berkawan dengan kamu, lepas tu pulau kamu duduk sorang-sorang, tak nak berkawan dengan kamu. Lepas tu mungkin kamu ni terlalu pandai, orang dengki dengan kamu. Okey, masalah dalam persahabatan ni. Okey, pandai sangat pun susah, tak pandai sangat pun susah. Macam tu lah. Okey, masalah dalam persahabatan pun antara satu sebab lah kenapa emosi pelajar tak stabil. Ialah malu. Seseorang pelajar tu boleh malu kalau duduk dekat sorang-sorang, kena pulau, tak dapat nak bercampur dengan orang. Okey, tak boleh nak buat itu, tak boleh nak buat ini. Macam tu lah. Tu antara dia punya penyebab dia. Okey. Okey, seterusnya kita tengok dekat okey, ini adalah faktor-faktor dah. Okey, kita tengok sekejap video santai. Okey, ni sumber YouTube juga dapat daripada situ. Okey, boleh tengok kat sini. Abang, ni tadi apa ni? Bisa SPM. Ya Allah, teruknya Lisa SPM kau ni. Bahasa Melayu C, bahasa Inggeris D, pendidikan Islam pun C. Kau ni sekolah Melayu ke sekolah kafir? Tengok, itulah antara cabaran-cabaran sebagai seorang pelajar yang sentiasa diharapkan oleh ibu bapa untuk mendapatkan result yang bagus dalam peperiksaan, utamanya peperiksaan besar seperti SPM, PMR, peperiksaan hujung tahun. Macam itulah. Okey, inilah antara punca-punca juga kenapa seseorang pelajar tersebut boleh sangat-sangat jadi tertekan dengan peperiksaan. Okey, yang sepatutnya seseorang pelajar sepatutnya menikmati, enjoy kehidupan di sekolah. Okey, kita tengok penghujung dia. Apa nak jadi dengan kau ni? Apa yang tak cukup lagi kat kau? Macam-macam tak? Segala kemewahan lagi kat kau. Rumah besar, kereta besar, sampai kau pun sendiri dah besar. Itu pun tak boleh nak dapat result yang elok ke? Bang. Awak diam. Ini semua salah awak. Manja dengan sangat pedas ni. Saya tak disalahkan. Yelah. Cuba tengok result ni. C, D, C, G. Belum pernah lagi dalam family kita dapat result teruk macam ni. Tahu tak? Abang, sebenarnya Boy dengar kemas-kemas store tadi. Boy terjumpa lah kertas ni. Ni kan result abang masa sekolah dulu. Result aku? Oh my god. Result macam tu pun abang boleh berjaya tau. Macam itulah dia punya sedikit video santai. Okey, sekadar hiburan saja untuk tengok video macam tu. Okey, tapi itulah situasi sebenar yang menggambarkan kita punya sistem pendidikan sekolah kita macam mana kan. Perlu lulus dalam exam, perlu lulus dalam peperiksaan. Sebab itulah nilai pengukur kita untuk yang boleh jadi nilai pengukur kita untuk kejayaan. Tak secara tapi video ni pun ada baik dan tak semesti dia gagal dalam SPM, tak pelok dalam SPM pun tak boleh percaya. Tengok ayah dia tadi pun dia sembang dengan anak dia tu, cakap dia tak ada orang gagal tapi dia sendiri gagal. Okey, tapi sekurang-kurangnya dia berjaya lah. Dia mampu bagi kereta besar, rumah besar, bagi anak dia besar. Okey, dan berkahwin dan memiliki sebuah keluarga yang bahagia. Macam tu lah. Okey, dia saja je tekan anak dia supaya jadi terbaik macam dia. Okey, seterusnya kita lihat kepada
Okay, kenapa perlu uruskan ketidakstabilan emosi? Okay, sini kita dapat tengok. Okay, pengurusan emosi ni, kalau kamu alami tekanan, kamu mengalami perasaan negatif yang tidak baik, kamu perlulah cepat-cepat untuk uruskan kamu punya ketidakstabilan emosi ni supaya kamu dapat berada dalam keadaan yang baik. Okay, supaya kamu bahagia dalam kehidupan. Okay, ingat, tak ada benda yang boleh streskan kamu sepanjang kehidupan, dan kehidupan ni tak ada masalah yang tak boleh selesai. Semua masalah boleh selesai. Okay, kita tengok kat sini, kenapa perlu uruskan ketidakstabilan? Kenapa kamu perlu uruskan? Okay, yang pertama sekali, kamu boleh tengok dekat situ. Pertama sekali adalah supaya kamu boleh membuat keputusan yang bijak. Okay, kestabilan emosi ni dia sangat penting dalam membuat suatu keputusan. Okay, apabila emosi kamu tu tak stabil, kamu sebagai remaja akan mula berfikir secara tidak rasional dan tak dapat buat keputusan yang mudah. Benda mudah pun kamu tak boleh nak buat. Sebab kamu dalam keadaan yang tak stabil, emosi kamu tak stabil, kamu terganggu, kamu tak boleh nak fikir mana satu betul, mana satu jahat. Cikgu ambil contoh, bila kamu mengalami tekanan perasaan, kamu rasa marah terhadap seseorang, kamu mula marah dekat diri kamu sendiri, padahal itu bukan salah kamu, itu adalah salah orang lain. Mulalah kamu mengambil keputusan untuk mencederakan diri kamu sendiri, untuk buat sesuatu yang tak elok, seperti toreh tangan kamu, pergi buat sebagainya lah, benda-benda yang tak sepatutnya. Sebab apa? Sebab kamu gagal untuk menguruskan emosi kamu dengan baik. Okay, kita dapat tengok buat keputusan yang bijak apabila emosi tidak stabil, kamu tak dapat fikir secara rasional. Okay, itu antara sebab kenapa kamu perlu uruskan emosi tidak stabil lah. Okay, seterusnya yang kedua, kenapa kamu perlu uruskan ketidakstabilan emosi? Supaya kamu sentiasa rasa gembira. Kalau kamu, ini bermaksud seandainya kamu gagal untuk uruskan emosi kamu dengan baik, kamu akan asyik rasa sedih, rasa marah, rasa geram, rasa benci dan berbagai-bagai rasa negatif yang masuk dalam diri kamu dan minda kamu sebab kamu tak dapat uruskan dengan baik. Okay, pengurusan emosi penting supaya kamu sentiasa rasa gembira, dan perasaan gembira akan buatkan remaja akan menjadi tenang dan menjadi stabil. Okay, tenang, stabil, relax, cool je. Okay, zaman-zaman remaja ni tak perlulah kamu nak asyik fikirkan sesuatu yang negatif, asyik memikirkan sesuatu yang sukar untuk difikirkan. Okay, masalah takkan pernah habis. Jadilah seperti bayi ni yang sentiasa gembira, tersenyum tanpa memikirkan sebarang masalah yang ada di dunia ini. Okay, okay, seterusnya kita tengok dekat sini. Yang ketiga adalah kamu dapat bercampur dan hidup bermasyarakat sekiranya kamu uruskan emosi kamu dengan stabil. Okay, emosi yang stabil dapat melahirkan perasaan empati, kerjasama, bertolak ansur dan memaafkan. Perasaan ini akan mengeratkan hubungan dalam masyarakat. Kalau kamu emosi tak stabil, kamu sangat-sangat susah untuk bercampur dengan penduduk-penduduk di sekeliling kamu, orang-orang kampung kamu. Okay, dan emosi yang stabil akan melahirkan masyarakat yang positif. Kalau kamu berfikiran positif, rakan-rakan kamu berfikiran positif, masyarakat kamu berfikiran positif, besar kemungkinan kampung kamu, penduduk dekat taman kamu pun akan berfikiran positif. Jadi wujudlah satu sifat positif ataupun wujudlah perkara-perkara positif yang akan wujud dalam sekeliling taman perumahan kamu, dalam organisasi kamu, okay, dan sebagainya lah. Okay, seterusnya, badan dan minda sihat. Kita tengok dekat sini, emosi yang stabil dapat bantu remaja untuk amalkan hidup yang sihat seperti bersenam, tidur yang cukup dan diet yang betul. Okay, jelas dekat sini, kalau kamu mempunyai emosi yang tidak stabil, kamu akan sentiasa moody, kamu akan sentiasa rasa tidur tu tak pernah cukup, asyik mengantuk tapi tak boleh tidur pun, baring pusing sana pusing sini tak dapat. Okay, dan pola pemakanan yang betul lah, diet yang betul ni maksud dia corak makanan yang betul. Kamu tak makan terlalu sikit, kamu tak makan terlalu banyak. Ada orang stres sampai tak nak makan, ada orang stres sampai terbaik makan. Okay, jadi itu dapat menyebabkan kamu punya badan tak sihat lah. Kalau kamu kurang tidur, kamu jadi tak sihat, nanti kamu boleh demam, boleh jadi pening kepala dan sebagainya lah. Okay, seterusnya, senaman dapat mengurangkan tahap kebimbangan dan stres menerusi penghasilan hormon endorfin. Okay, hormon endorfin ni adalah satu hormon yang diperlukan untuk
mendatangkan mood ceria kepada seseorang. Okey, semakin banyak kamu punya mood endorphin dalam badan ni, semakin elok lah kamu punya mood tu dalam tu. Biasa dia hormon endorphin ni terhasil selepas kamu bersenam. Okey, jadi dia ada step by step lah. Pendek kata, kalau kamu ada masalah emosi, kamu perlu uruskan terlebih dahulu. Selepas uruskan masalah emosi, barulah kamu ada mood untuk bersenam, buat aktiviti-aktiviti di luar, dan seterusnya kamu akan dapat untuk menghasilkan hormon endorfin dalam badan kamu sendiri. Okey, begitulah dia punya penjelasan. Okey, baiklah, seterusnya kita tengok kepada slide yang terakhir, dua akhir. Okey, antara cara-cara dekat sini cikgu rumuskan sedikit, simpulkan saja cara-cara untuk uruskan ketidakstabilan emosi. Okey, ini adalah sekadar cadangan. Mungkin banyak lagi yang kamu boleh buat, yang kamu biasa buat. Okey, kamu boleh buat. Okey, cikgu bagi contoh pertama sini adalah aktiviti kerohanian ni. Mendekatkan diri dengan aktiviti agama seperti dengan ceramah dapat membuatkan hati kamu jadi tenang. Okey, buka hati, buka jiwa supaya kamu sentiasa tenang untuk menghadapi masalah-masalah di dunia yang takkan pernah habis. Ingat, masalah dekat dunia ni takkan pernah habis. Jadi, dekatkan diri dengan aktiviti-aktiviti keagamaan. Okey, berdoa, bersujud kepada Tuhan, minta pertolongan daripadanya supaya kamu dimudahkan segala urusan untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Okey, seterusnya emosi yang stabil dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey, yang pertama adalah aktiviti kerohanian. Okey, seterusnya yang kedua kita lihat cara yang betul untuk uruskan adalah mengakui kesalahan diri. Okey, mengakui kesalahan diri adalah satu tindakan yang penting supaya kesalahan dapat dimaafkan dan perasaan menjadi lebih tenang. Ketenangan akan membantu kita menjalani kehidupan yang lebih baik. Okey, cikgu bagi contoh, sekiranya ada seseorang buat salah dekat kamu, ataupun kamu ada buat salah dekat orang, maafkan je lah. Kalau salah tu besar ke kecil ke, cuba untuk bersikap positif, cuba untuk bersikap pemaaf supaya tenang. Sebelum tidur, kalau boleh, sebelum tidur setiap malam tu maafkanlah semua kesalahan makhluk sekalian alam di dunia ini supaya kamu dapat tidur dengan tenang. Okey, itulah antara salah satu cara macam mana untuk lebih tenang. Sebab bila kita tak maafkan orang ni, kita akan rasa berdendam loh. Kita akan rasa dendam, fikir esok nak buat apa, kenapa dia buat dengan kita macam tu apa semua. Bila kamu dah maafkan, kamu terus maafkan, jangan lagi fikir lagi kenapa dia buat macam tu, apa kamu nak buat balik dengan dia. Jangan macam tu. Okey, jadi lebih senang mengakui kesalahan diri sendiri sekiranya kamu bersalah, dan memaafkan sekiranya orang bersalah terhadap kamu. Kira mereka minta maaf lah. Mengakui kesalahan diri sendiri lebih baik. Kadang-kadang kita kena cek diri kita sendiri sama ada kita ni betul ke salah ke. Tak semua yang kita buat ni betul, tak semua yang kita buat salah. Kita manusia ni pun perlukan cermin untuk tengok diri kita setiap pagi untuk berhias sebelum ke tempat kerja, sebelum ke sekolah dan sebagainya. Kita takkan dapat buat sendirian. Begitulah. Yang ketiga adalah bersikap empati. Sikap empati ni bermaksud keupayaan untuk menyelami perasaan atau emosi orang lain. Sikap empati yang dimiliki dapat menjadikan seseorang individu lebih peka dengan perasaan orang lain. Remaja yang empati dapat mengurangkan tekanan emosi orang lain. Empati ni maksudnya tadi cikgu dah beritahu, keupayaan kamu untuk menyelami perasaan atau emosi orang lain. Bila ada orang meluahkan perasaan dekat kamu jadilah seorang pendengar yang baik. Kadang-kadang orang yang meluah perasaan ni, dia bukan nak dengar jawapan daripada kamu, dia bukan nak dengar luahan daripada kamu balik. Dia cuma nak kamu sebagai orang yang mendengar dia sahaja. Seelok-elok dia dengar je lah. Janganlah kamu kata dia dah beritahu kamu terus hentam dia cakap, jangan, kamu salah, kamu buat macam ni, kamu buat macam tu tak betul, buat macam ni tak betul lah. Itu tak boleh. Kamu haruslah bersikap empati. Jadilah seorang pendengar yang baik, jadilah seorang pendengar yang boleh menyelami perasaan seseorang. Bayangkan diri kamu dekat tempat dia. Itu sahaja yang diperlukan sebenarnya untuk jadi seorang pendengar yang baik. Setelah kita balik kepada poin yang keempat, iaitu jauhi sikap agresif. Sikap agresif ni adalah bersifat suka melawan atau menentang. Sikap ni perlu dijauhi daripada kamu dalam kalangan remaja ni, sebab dikhawatiri akan terbawa-bawa sehingga ke tempat kerja nanti memmusnahkan karier kamu sendiri.
Sikap agresif akan membuatkan remaja tak dapat berfikir secara rasional, terutama apabila mereka sedang marah. Berupaya mengawal emosi ketika marah akan dapat menenangkan diri dan berfikir dengan rasional. Kalau boleh, jangan asyik nak letakkan kemarahan tu dekat nombor 1 perasaan kamu. Tak, salah. Letakkan kasih sayang yang pertama dekat tempat dalam diri kamu, supaya kamu dapat jauhi segala sikap-sikap agresif. Sebab bila kamu bersikap agresif ni, bukan sahaja boleh menjejaskan diri kamu, boleh juga menjejaskan sekeliling kamu. Buat macam-macam tu, macam ni, ujung-ujung kamu rosakkan tu, kamu terpukul orang. Lepas tu nanti kamu menyesal, bergaduh dengan orang sana sini, ujung-ujung tak jadi apa. Itu adalah antara sikap yang perlu kamu jauhi lah. Seterusnya, luahkan perasaan kepada individu yang percayai. Ini cikgu ambil contoh seperti sesi cikgu kaunseling, ibu atau bapa kamu sekiranya kamu ada masalah persahabatan, abang atau kakak kamu sekiranya kamu ada masalah dalam peperiksaan, dan masalah penceraian ni, kamu boleh dapatkan khidmat kaunseling lah. Sekiranya ada apa-apa yang berlaku yang perlu kamu minta tolong cikgu kaunseling, macam dekat sekolah tu mesti ada cikgu kaunseling, dan mereka akan dapat membantu kamu dengan baik sekiranya dia dapat menguruskan, untuk membantu kamu uruskan ketidakstabilan emosi. Itulah sedikit untuk menguruskan ketidakstabilan emosi lah. Ini macam mana kamu dapat luahkan perasaan dekat orang lain. Kamu sendiri yang akan tahu siapa yang kamu boleh luah, siapa yang kamu tidak boleh luah. Bila kamu dah meluah ni, kamu ada masalah, kamu meluah, kamu akan dapatlah masalah cara penyelesaian yang baik untuk diri kamu dan untuk yang berkaitan dengan kamu. Itu. Seterusnya yang terakhir kita tengok kepada info ekstra. Ini adalah lebih kepada kendiri punya cara kamu sendiri untuk menenangkan diri sendiri. Yang pertama sekali adalah terapi muzik. Kita tengok dekat sini, terapi muzik merupakan satu kaedah yang berkesan untuk merawat emosi yang tidak stabil. Cara-cara dia senang. Dapatkan sebuah ruang yang senyap dan mempunyai pencahayaan yang sangat menimba. Gelap pun boleh, tak gelap sangat pun boleh, asalkan dia senyap. Mendengar muzik yang bernada lembut pada kadar perlahan. Contoh dia bunyi instrumental. Kamu pergi YouTube, kamu buka instrumental, buka seorang, buka slow-slow sampai tutup mata, berehatlah, dapatkan ketenangan. Jangan fikirkan masalah kamu. Kosongkan minda, kosongkan jiwa kamu. Kamu akan dapat ketenangan dekat situ. Rehatlah selama mana yang kamu perlukan. Sampai kamu tenang habis. Seterusnya adalah bersenam dan bersukan boleh mengurangkan ketidakstabilan emosi dalam kalangan pesakit menurut sumber LIM 2020. Antara kaedah bersukan ataupun bersenam, jalan aktiviti yang cikgu cadangkan dekat sini adalah berjogging, berjalan pantas. Kalau kamu rasa kamu tak boleh nak jogging, jalan pantas lah, jalan laju, brisk walk. Seterusnya kamu boleh bersukan hobi permainan bola sepak. Kalau kamu suka bola sepak, kamu boleh main takraw. Kalau kamu suka takraw, bola jaring. Selain daripada itu, kamu boleh buat hobi kamu sendiri, iaitu mancing, kumpul stem, membaca novel, majalah lawak seperti Ujang, Apo dan sebagainya untuk menenangkan jiwa kamu dan lupakan masalah seketika. Itu adalah salah satu cara permulaan untuk kamu melupakan masalah ataupun untuk terapi minda kamu sendiri, supaya kamu dapat kawal emosi kamu dengan baik dan pastikan emosi kamu sentiasa dalam keadaan stabil. Dekat sini cikgu doakan sekiranya kamu ada masalah, kamu ada apa-apa untuk diberitahu, kamu boleh jumpa dengan cikgu kaunseling, cari orang yang betul untuk beritahu masalah kamu. Kalau kamu terbuka dengan cikgu-cikgu kamu, boleh juga. Tapi minta kebenaran dulu, tanya dia macam mana untuk bincang dengan masalah dengan kamu. Sekian saja untuk pembelajaran kita hari ini, iaitu berkaitan dengan pengurusan emosi. Cikgu dekat sini harapkan supaya kamu semua berada dalam keadaan yang baik, bukan sahaja dari segi fizikal tetapi dari segi mental, dari segi minda kamu sentiasa positif. Terutamanya menghadapi zaman pandemik ni, sentiasa berfikiran positif. Setiap benda yang berlaku dekat kamu tu, kamu kena ambil positif. Jangan ambil yang negatif lagi lepas tu. Itu adalah satu cara macam mana kamu boleh positifkan semua benda yang ada dekat diri kamu.
yang dekat sekeliling kamu. Cikgu harap kamu semua berfikiran positif lepas ni dan dapat hadapi peperiksaan yang akan berlangsung tak lama lagi. Sekian saja untuk kelas pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih siapa yang sudi dengar sampai habis ni. Itu saja. Sekian, terima kasih.